Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita bertemu lagi pada pagi ini untuk menceritakan tentang satu topik yang belum anda dengar. Kalau siapa yang dah dengar AGES, A-G-E-S. Sebenarnya perkataan AGES ni jarang orang dengar sebab dia baru kebelakangan ni. Para doktor pun sebahagian besar masih lagi belum tahu tentang AGES. Ini sains sentiasa berubah kan. Ini the last 5 years orang jumpa AGES ni baru diperkatakan. Jadi saya nak bawa pada anda supaya anda tidak ketinggalan. Boleh? Anda sekalian, AGES nama ringkasnya ialah untuk Advanced Glycation End Product. Okey, ini bahasa sains lah kan. Tetapi bahasa kita, bahasa kampung dia panggil karat. Apa yang dah menjadi karat dalam badan kita dan kenapa jadi karat? Dia berada dalam badan kita tanpa kita sedari. Iaitulah number one ialah sugar ataupun gula. Dan gula, jangan salah bulan, kalau you kata karbohidrat tu gula pun boleh dibahagi dua. Satu karbohidrat baik, satu karbohidrat yang jahat. Bad karbohidrat, good karbohidrat. Yang ni kita cerita ni bad karbohidrat. Termasuklah sugar daripada table sugar tu. Okey. Lepas tu yang ni dia panggil protein, yang ni dia panggil fat. Bila dicampur sugar dengan protein, saya ulang, dicampur, campur dengan protein ataupun dengan fat. Fat pun ada yang baik, ada yang tak baik. Takkan semua fat tak baik kan. Kalau macam tu minyak olive oil, minyak sacha inci, minyak coconut oil, semua tu baik-baik kan. Minyak yang tak baik tu minyak-minyak soy, minyak-minyak canola dan sebagainya, dan minyak-minyak yang dah digoreng. Sama juga protein, ada protein baik, ada protein tak baik. Protein yang baik datang daripada mana? Daripada sayur-sayuran. Protein yang kurang baik datangnya pada binatang-binatang yang moden. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, betul tak kita hari-hari telah terjebak ataupun terdedah kepada pencampuran makan kita dengan antara gula dengan protein, ataupun protein dengan fat campur sekali, tiga-tiga ni sekalipun. Tapi yang selalu jadi masalah ialah orang campur sugar dengan protein. Jadi anda yang ambil bodybuilding dan sebagainya, semua tu yang macho-macho tu semua tu, cuba tengok apa berlaku pada umur antara 45-50 ke atas nanti. Sebab apa? Dia ni berlaku dalam badan ataupun menjalankan prosesnya mengambil masa dari setahun ke setahun ke setahun. Jadi apa yang berlaku? Nombor satu ialah dia akan mengeluarkan free radical. Apabila sugar ni dalam badan kita berlebihan, sebab tu orang diabetes lagi sekali menjadi masalah besar. Kalau you tak jaga you punya glukos yang lebih-lebih tu, atau anda dan saya yang pre-diabetik, maksudnya belum lagi kena diabetik tapi glukos dah mulai tinggi, ataupun yang suka makan benda-benda yang bergula, siap. Sebab bila kita campur dengan protein, contoh kita ambil dengan daging ke, dengan nugget ke kan, dengan ayam dan sebagainya, lepas tu kita goreng pula lagi, dia akan keluar nama satu dia panggil free radical. Free radical itulah dalam bahasa kampung saya dinamakan karat. Tahu karat kan, bila apple dibelah tu, dia lepas sejam dia tukar warna jadi brown-brown, itu dipanggil karat. Free radical ni adalah oksigen yang free, dia bertebaran, dia suka nak pergi makan. Jadi dia ganggu banyak proses dalam hidup kita. Sel-sel kita akan jadi rosak. Lepas tu dia akan menyebabkan inflamasi. Maksudnya boleh bengkak, boleh merah, boleh dalam badan kita tak sedar. Tahu-tahu jadi apa orang panggil aging saja. Maksudnya kalau kita tak boleh tengok aging dalam badan kita, kita tengok aging. Aging ni proses penuaan yang berlaku di dalam ataupun di luar kulit kita ni yang kendur-kendur. Saya kendur tak apalah. Tapi kalau you baru 3-40 dah mula melebih tu, berarti dah banyak AGES dalam badan you. AGES adalah bahan, satu compound yang disiapkan oleh badan kita setelah diproses. Disebabkan terlalu banyak sugar dan campur dengan protein ataupun sugar campur dengan fat, dia akan tukar molekul dia, jadilah menyebabkan semua jadi kecut, jadi wrinkle. Bayangkan kalau liver dah jadi wrinkle, paru-paru wrinkle, habis kidney dan sebagainya, dan ujung-ujung sekali maka jadilah apa yang dinamakan chronic diseases. Jadi baru kita sekarang lebih faham macam mana penyakit-penyakit kronik seperti apa. AGES ni dia senang menyebabkan, iaitu heart disease. Yang paling kita takut heart disease lah pun. Pasal apa? Liver cancer, nombor 2 ialah heart yang kita takut. Tapi heart yang lebih ramai orang kena. Maksudnya dari segi top list, heart nombor 1. Nombor 2 yang ramai kat Malaysia, diabetes dan blood pressure. Betul tak? Yang saya nak cerita 6 hari bulan depan ni. Ni diabetes dan blood pressure memang ramai. Ini penyebabnya. Ramai lupa
awal-awal lagi dah masuk sugar protein. Baik, lepas tu kacau kidney, lepas tu kacau sampai boleh jadi sampai lambat laun jadi kanser pula. Boleh menyebabkan buta pun. Adik-beradik macam cerita diabetes juga, tapi ada yang saya kata apa tadi, wrinkle. Jadi kalau you tak mau cepat tua, bukan kita tak mau tua, kita tetap kena tua, tetapi kita tak boleh tua lebih pada umur kita. Kalau memang 30, 40, tak boleh nampak macam 5, 60. Maksud saya macam tu. Faham tak? Okay. So, arthritis. Umur baru 28, 29 dah bunyi keruk kerak tulang semua tu, siap. Okay. Lepas tu, Alzheimer's. Baru umur 55 dah lupa nama isteri. Bahaya tu, tahu tak? Maksudnya cepat pelupa. Lepas tu tak lama lagi senang orang putih panggil apa? Alzheimer's tu macam nyanyuk atau dementia. Baik. Ujung-ujung sampai penyakit autoimun lah, penyakit yang SLE, Alzheimer, apa tu, eczema, kan saya pernah cerita selalu psoriasis. Baik, saya seronok sikit nak cerita pada you sebab hari ni saya nak bagi sampel ni you kena dengar berapa banyak you punya ages dalam badan kita. Orang dah buat kajian beberapa tahun lepas ni, walaupun belum sempurna kajian tu, tapi orang dah semua serbu nak dengar cerita ni. Pasal apa? Maksimum yang dibenarkan, dia ada unitnya dia panggil kilo unit. Satu orang kita ni, maksimum satu hari yang dibenarkan ada ages, kita nak avoid tak boleh lah sebab makanan semua macam-macam, udara semua jadi masalah, especially makanan sugar ni, banyak bahan-bahan tak nampak dalam tu ada sugar, campur dia jadi lebih pada 15,000 unit. Contoh saya bagi, kalau 100 gram lebih kurang 3 ounce ni, saya ambil ni lah contoh-contoh macam ni, okey. Saya dah bawa sikit contoh, boleh nampak ni. Kalau saya ambil fruits or vegetable, buah ataupun cauliflower, satu ni lebih kurang 3 ounce ataupun 100 gram berat dia. Saya sengaja ambilkan lebih kurang 100 gram. Lepas tu dia punya ages punya apa tu unit cuma 50. Boleh nampak tak 50? Bawah pada 50. Hampir tak heran lah sebab you ada 15,000 punya allowance. Tetapi kalau you ambil burger atau nugget, kebetulan saya ada nugget. Malu nak cerita kat you, kat rumah saya ada nugget. Yang ni kalau anak saya tengok mesti dia marah. Kenapa papa pergi tunjuk benda ni? Tapi saya dah dari awal dulu kata, kau orang jangan ajak anak ataupun tu cucu saya tu makan nugget. Ni, frozen nugget. Lepas tu pula digoreng, protein digoreng. Lepas tu ada tepung kat sini. Tepung tu ialah bad carbohydrate, sugar, masuk dengan protein. Berapa? Cuba tengok. 7,800. Untuk 3 keping ni je. 3 keping ni. Okey, so kalau 3 keping ni dah 7,000. You kalau anak cucu you makan berapa? Kurang-kurang 6 kan? 6 keping. 6 keping dah lebih kurang berapa? 15,000. Habislah. Berarti 6 keping nugget ni, you punya allowance untuk you punya ages dah habis. Masya Allah. Kita makan lagi french fries. Kita makan lagi burger. Cuba tengok burger. Burger tu sama lagi 7,800, lebih kurang 8,000 unit. Satu burger, 3 nugget, 1 french fries dah over. Itu baru sekali makan abang, akak sekalian, anak dan cucu kita, termasuk you juga. Lepas tu cheese, yang suka cheese. Ni saya nak cerita kuih ni pula. Ni kuih-kuih yang manis-manis ni. Kuih ni red butter pudding. Apa tu dia bubuh pula kat celah tu ada apa tu melted chocolate dan sebagainya, cantik. Besar ni je kak, besar ni yang makan kita kurang-kurang makan 2 ketul tu tak. Satu je you punya apa tu ni berat ni lebih kurang berapa? Sama dekatnya dengan cheese. Ada 8,700 unit. Okey, bar. Saya lupa nak tunjuk. Ni sausage. Jadi tuan-tuan sekalian, 2 ketul sausage tadi dah cover hampir berapa? 7,800. Baik, kalau you ambil breakfast bar, orang zaman-zaman moden ni kuno-kunonya moden sangat. Dia pergi exercise lah, dia pergi lari lah, lepas tu dia kuno-kunonya makan bar. Kecil je, nampak macam okey, tapi rupanya dalam tu ada sugar, dalam tu ada protein, campur jadi 2,200. Not too bad, tetapi margarin 7,000. Peanut butter, pernah dengar peanut butter kan? Peanut butter, bubur pula roti dengan tepung roti tu semua tu, 7,000. 2 set of you punya sandwich peanut butter tu habis you punya allowance. Ni chicken. Ni, siapa yang tengok saya ni chicken. Chicken, kalau dia mentah, dia punya unit baru ada 800. Apa tu ages dia? Bahan ages ni.
yang sebenarnya beracun tau, ages ni kan, sebab dia merosakkan badan kita. Bila dia tukar ke dalam frying pan, you goreng dalam minyak panas dengan minyak, dengan dia punya jumlah protein dan sebagainya tu, chicken tu bila bubur tepung dan sebagainya, dia jadi 8,000 kalori. Baik, masih not too bad. Anda yang suka makan beef, yang suka makan bacon, tahu tak? Bacon ni bukanlah khinzir apa-apa. Yang daging pun boleh, daging biasa. So, yang 3 keping saja, lebih kurang bacon yang nipis-nipis tu kan, yang kita bubur untuk kita makan sandwich semua tu, 90,000 unit. Berapa kali ganda? Kali 15, saya ingat 5 ke 6 kali ganda dah. Jadi tuan-tuan sekalian, itu saya bagi contoh sedikit sebanyak. Maka tak heranlah kenapa orang terlalu ramai berpenyakit, dan kenapa topik saya hari ini mengatakan kita sebenarnya tengah merosakkan dan menjahanamkan kesihatan anak cucu kita. Dan ini ayat saya yang paling sensitif. Kemungkinan besar mereka tak dapat melihat, tengok kita pergi dahulu. Boleh faham bahasa ni? You sensitif, you tak sensitif. Ini tujuannya untuk membangunkan you, mengingatkan you supaya jangan berterusan. Kalau kita dah buat salah, kita kurangkan sampai bagilah setahun ni atau bulan puasa ni, kurangkan terus. Pasal apa? Kalau sugar terus campur dengan protein atau campur dengan fat, habis. Jadi apa jalannya? Ujung-ujung kita tutup cerita dengan jalan, solusi. Sebab tu saya selalu mainkan dengan D&D Diet. Bukan saya sombong atau megah. Tuhan bagi rezeki, nak cerita pada you, anda belajarlah D&D Diet. Selalu saya ulang demi ulang, tak pernah bosan. Pasal apa? Saya tahu Tuhan bagi peranan saya sebagai doktor yang pernah kena kanser, kena penyakit kronik pun, kena arthritis semua ni. Saya tahu sangat apa yang berlaku pada saya. Jadi Tuhan mengajak saya belajar lebih dalam. Ages ni rupanya boleh lawan dengan D&D Diet. Apa dia? Yang paling penting dalam tu pantang larang dia. Tengok, pantang larang D&D Diet apa dia? No sugar, no milk, no meat. Tapi seminggu sekali dua, kalau you ada ikan yang bersih, kalau daging yang dah organik, masih saya benarkan. Tak adalah kita tak pernah mengharamkan apa yang Tuhan halalkan. Tetapi kalau selalu sangat sugar, selalu sangat milk, selalu sangat meat, akan jadilah ages. Faham tak? So, baik. Jadi saya selalu tekankan kepada air dan garam. Jangan lupa kepada cuka kurma atau cuka apple cider vinegar tu, ataupun campur dengan lemon. Lain kali lepas raya nanti bila you pergi kedai-kedai pun, kalau berjumpa kawan, order limau panas, no sugar. Sedap you, jangan main, okey. Lepas tu belajar puasa. Lepas bulan puasa ni pun, puasa sunat tu amat baik, dan malam kita ajar you all puasa lepas pukul 8 sampai besok pagi. Cooking, minta isteri-isteri sekalian, akak-akak sekalian belajar jangan terlalu lama dan terlalu panas. Maksudnya goreng tu pun dikurang. Saya tadi tulis no frying, tapi saya pun makan juga benda-benda yang fry. Tapi daripada hari ni kita kena kurangkan benda-benda yang goreng. Faham kenapa kan? Sebab apa? Kita bahan yang bersugar, kita goreng dia, lepas tu kita campur pula dengan minyak yang jadi dah tukar dia punya molekul dia sebab dah goreng. Maka kita kena banyakkan kunyit dan garlic dalam hidup kita. Turmeric dan garlic. Garlic bawang putih lah. Bawang putih dan kunyit oles dengan black pepper. Yang tu saya dah ajar dulu. Dan kita nak perkenalkan quercetin, nama sains, tapi dalam mana nak dapat quercetin tu? Dalam banyakkan bawang, apple, buah-buahan lah pendek cerita. Lepas tu kacang-kacang yang tolak peanut saja tak boleh. Yang lain semua kacang semua boleh. Okey, kita dah habis dengan teh. Boleh teh hijau pun boleh, teh biasa pun boleh, dengan syarat tak ada sugar. Exercise, dia dah melupakan satu daripada kewajipan untuk menyelesaikan masalah ages. Dan kalau you terpaksa nak beli juga, kan ramai suka membeli ni kan, ada jual kat farmasi ataupun kat online, namanya Carnosin. Bagus untuk masalah ages ni. Dan lagi satu nama benfotiamine. Benfotiamine ni adalah B vitamin, okey, thiamine vitamin untuk tujuan ages ni bagus. Benfotiamine dan Carnosin. Ambil basic dia punya dosage ada tulis kat botol tu, cukup, okey. You type ada tulis ni, Carnosin dengan benfotiamine. Ini sebagai kalau you bermasalah penyakit kronik sangat, dah tak tahu apa nak buat, suka sangat gula, suka sangat campur dengan makan makanan yang saya cerita ni, you tak boleh tahan juga, you kena cover dengan sikit suplemen ni.
kalau boleh tolonglah. Bagi pihak saya sendiri untuk diri saya pakai Feast. Feast you dah tahu kan. Kalau tak ada duit, jangan beli air tu. Tak perlu. Air tu cuma untuk menahan immunity you supaya dia meningkat. Tapi kalau you tak peduli pada immunity you, nak jaga ages ni sahaja, ambil fiber up dan ambil saja inci dan ambil air extra. Kalau nak tahu lebih, cuba you PM kat saya punya admin. Okey, saudara-saudara sekalian, semua senyum sebab senyum adalah merupakan sebahagian daripada kita punya strategi kita. Dan kita galakkan semua club member kita yang dipanggil The Eastern Light Club members, kalau boleh order baju cepat sebab saya dah tukar ni belah sini ni jadi Eastern Light Club members yang kejar matahari pagi-pagi tu. So far 2 hari kita tak dapat matahari yang warna menggila tu. Warna je agak sober je sekarang. So tuan-tuan sekalian, saya nampak anda masih terlupa nak register kepada program saya 6/6 untuk diabetes, tolong online ya. Lepas tu satu lagi untuk kanser 13/6. Bulan depan saya buat 2 program, lepas tu saya buat program lagi sekali bulan-bulan seterusnya untuk topik yang lain pula. Kalau apa-apa soalan, sila call admin. Jangan lupa kita masih ada promosi untuk madu kita, dan kalau boleh jangan kelang kabut bila nak order tu, terus nak dapat hari ni juga sebab ni masih lagi PKP. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuklah katakan kan. So yang penting ialah senang je, saya dah buat program online namanya VIP Well for Life program. So apa you kena buat, you layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1.5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan, tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.